Dengar baik-baik soalan aku, yang mana otak separuh ataupun otak terbalik, tolong betulkan otak anda dan jangan salah faham apa yang aku sampaikan. Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Welcome back to aku punya YouTube channel. Korang boleh panggil aku Yok. So hari ni aku nak buat apa? Hari ni aku just nak buat Q&A. Aku nak jawab Q&A sebab aku dapat ramai yang Yok bila nak jawab soalan aku, Yok bila nak. Sebab kita banyak lagi soalan ni aku open kat IG itu. Sebenarnya aku nak jawab soalan-soalan ni, aku nak jawab in video short dan aku nak post ke Telegram. Tapi aku fikir daripada aku post Telegram, post je lah YouTube. Sebelum tu masih belum lambat lagi untuk aku ucapkan selamat menyambut tahun baru. Semoga tahun ni lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ni. Okay, so kita tak nak membuang masa. Kita nak jawab soalan kawan-kawan trader kita. So kat sini kita nak jawab soalan daripada Good Guy Tiny. Good Guy Tiny tanya, dia macam MM dah jaga. MM dah jaga, entry masih SL lagi. MM tu siap kira dekat baby pips dah. Risk to reward pun 1/1.5 dah. Tapi MC lagi, still MC. So Good Guy ni tanya, dia dah jaga money management. Tapi masih hit SL. MM dia tu, lot dia tu dia dah siap kira risk to reward 1/1.5 tapi masih lagi MC. So pelik. Ini sangat-sangat pelik. So Good Guy ni kena check balik apa problem dia, kat mana, apa jenis setup yang dia masuk, ataupun dia masih, sebab pendapat aku mustahil untuk seseorang trader tu, dia dah, walaupun dia dah tahu basic, dalam 10 setup mustahil dia lost 10 setup tu. Sangat-sangat mustahil. Aku aku tak ingat 2000 apa, tapi aku start 2018, aku 18 tahun, aku 19 tahun. Lepas tingkatan 6 tu aku tak ada belajar mana-mana berguru, pergi berbayar mana-mana sifu ke apa benda. Aku 100% strictly dekat YouTube je basic. Boleh je lagi buat profit. Walaupun tak power, tak mahir, tapi mustahil, aku cakap mustahil untuk seseorang trader tu yang dah tahu basic tapi tak boleh buat profit. Maksudnya tak boleh jumpa basic. Simple je sebenarnya. Basic sangat-sangat senang. So walaupun dah guna risk to reward 1/1 ni, MC ni satu je sebab dia. Sebab kau full margin. Bagi aku pun full margin juga. Tapi sebulan sekali. Pada yang tahu, dia tahu. Aku full margin sebulan sekali. So, bila kau dah full margin ni, kau memang kena willing to lose lah untuk MC. Melainkan kat sini, dia buat deposit $20, $30 macam tu. So, bagi aku, jawapan aku untuk Good Guy ni, kena recap balik apa kaedah entry yang kau masuk dan tak clear kat sini. Kau MC tu, kadang-kadang $20, $30 ni dah memang normal untuk MC. So, sebab kita nak trade, kena guna dengan modal yang baik. So, kita pergi ke soalan kita yang kedua daripada kawan kita Zam_Kiss. Zam, kita panggil Zam lah kat dia. So, dia tanya, confused nak apply teknik mana satu? Banyak sangat ni teknik dia tahu ni. So, bagi aku fokus untuk satu teknik je. Sebab teknik ni dia depends tau. Kadang-kadang market, contohlah kau pakai teknik macam kau ajar dekat YouTube, Trendline Breakout H1. Bukan setiap waktu ataupun setiap pair akan keluar setup TLBO H1 tu. Kadang mungkin dia keluar SNR, kadang mungkin dia keluar dalam setup wave, kadang mungkin dalam indicator boleh nampak lagi clear daripada naked chart. So, setup ni dia bukan macam, kadang tak tahu nak apply teknik mana satu. Kalau contohlah kau apply teknik Trendline Breakout H1 yang aku ajar tu, okay, nampak Trendline Breakout H1 masuklah. Kalau tak nampak, janganlah nak paksa. Kita tak boleh paksa. Kita bukan king. Kita adalah hamba kepada market. Market tu king. Kita tak boleh buat dia yang follow kita. Kita yang kena follow dia. So, kalau kau guna Trendline Breakout H1, tak kisahlah apa-apa teknik yang mana korang dengar dekat guru-guru sana, kat teknik golden single line lion langit ke-7 ke apa ke. Kalau tak nampak teknik tu, tak payah masuk, tak payah paksa. Masuk bila kau nampak. So, kalau tanya confuse nak apply teknik mana satu, kita apply apa yang kita nampak pada market. Kalau market tu, okay, ni aku nampak sesuai guna kaedah ni. Masuk entry sebab kau faham. Okay, reason aku entry bla 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 bla. Tapi kalau kau tak faham, kau tak nampak, tak payah masuk. So, tak ada masalah nak confuse pun. Masuk apa yang kau faham, apa yang kau nampak reason kau nak masuk entry. Fokus pada apa yang market bagi. Kalau market bagi tu kau faham kaedah, okay, ni aku boleh masuk macam ni. Okay, ni aku boleh guna Trendline Breakout H1 yang you ajar ni. Okay, then masuk yang tu. Bukannya kita nak kena paksa market tu jadi apa yang kita nak. So, kena fokus betul-betul. Okay? So, kita berbalik pada soalan yang ketiga daripada kita punya kawan. Mata dah macam ngantuk kan? Ya, memang ngantuk. Aku tak nak cakap lah sekarang pukul berapa. Tapi, kita semangat nak jawab soalan kan? So, nice. Kita jawab kepada soalan _Bish Effect. Oh, ni Bish Effect ni. Mantap. Stop it. Get some help. So, dia tanya, macam mana nak motivasi diri kalau satu technical kita kena SL dan kita jadi pressure sebab kita lost atau MC dekat diri masing-masing. Ini memang totally dekat diri masing-masing. Macam aku cakap kat Telegram, aku boleh ajar, aku boleh tunjuk, aku boleh kongsikan, aku boleh tunjuk itu ni apa semua. Tapi aku tak boleh paksa engkau ikut apa yang aku bagi. Contoh, aku bagi signal kan yang macam minggu lepas sebelum ni. Okey, aku katakanlah aku bagi macam minggu yang Jumaat baru ni, aku bagi gold. Gold buy dah terbang 75 pip. Aku cakap kan kat situ, okay, boleh close half, sell BE. And then aku siap tunjuk lagi, aku dah close position aku.
tinggal satu layer je apa bla 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 bla, aku boleh tunjuk. Tapi boleh tak aku nak paksa setiap seorang daripada kau, okey semua kena close macam ni, kena close macam ni? Tak boleh. Itu semua daripada diri masing-masing. Tak ada siapa yang boleh bantu diri kita melainkan diri kita sendiri. Aku pun ada juga emosi, tapi dah tak, sebab kita berbeza kaedah, kita berbeza emosi, kita berbeza niat, kita berbeza vision kita. Kalau macam aku sendiri, aku boleh hadap floating, aku tak kisah. Ada student aku $2 dah koyak dah. Nampak macam nonsense, tapi ini hakikat dia. $2, $3 datang cek aku, "Yok, ni. Dia koyak floating $2-3. So, aku nak buat apa? Kita tak boleh paksa. Benda tu bermula dengan diri korang sendiri. Aku boleh tunjuk, sabar, jangan. Ini semua normal. Floating is ni, bla 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 bla. Tapi aku tak boleh paksa. So, benda tu bermula daripada diri sendiri. Macam mana nak memotivasikan diri apa semua? Daripada diri sendiri. So, next, kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan seterusnya, fikih. Fikishah underscore tanya, benda sama saya selalu kena adalah MC bang. Macam aku cakap tadi, based on aku punya pengalaman, MC totally straight disebabkan kau full margin. Depo 100, letak lot 0.01, minimum 2-3 layer, MC. Jarang lah. Melainkan kau depo 100, first lot kau dah letak 0.06. So, jangan persoalkan MC. Sebab tanya diri sendiri, kalau kau entry lah dah, kau entry dalam zone. Kau entry pun kau masih confused. Kau entry pun dekat zone engulf lagi. Lepas tu kau dah entry pula. Maksudnya kat sini aku nak bagi tahu, kau bayangkan kau tak tahu berenang tapi kau terjun laut dalam. So sama juga dalam trading. Kau masih confused dengan trading. Kau masih confused tak tahu nak entry kat mana. Tapi kau letak lot yang memang tak ada obat punya. Normal lah MC kalau kau full margin. So tak payah persoalkan. Kalau full margin, jawapan dia antara dua. Sama ada kau berduit ataupun kau tak ada duit. Itu normal. So aku agak menjawab soalan fikir Syah. So, kita pergi ke soalan seterusnya. Daripada Sufi Sayuti. Sufi Sayuti, sedap nama. Tahu semua benda-benda. Trendline, SND, Engulf, SNR, apa bagai semua. Tapi bila open chat, tak tahu nak mark yang mana. Itu dia. Aku rasa soalan ni aku dah jawab dekat dalam Telegram. Apa perbezaan di antara. Ni dia sebut. Tahu semua benda dan trendline bla bla bla. Tapi bila buka chat, tak tahu nak marking yang mana. So, macam aku cakap, aku tak tahu. Aku rasa aku share kat YouTube. Aku tak ingat dah. Tahu dan faham adalah dua benda yang sangat-sangat berbeza. So, make sure kau tahu benda tu dan kau faham cara kegunaan dia. So kalau macam nak faham tu kena banyak lagi lah belajar, dan bila dah belajar tu kena banyak pula buat latihan. Aku harap benda ni membantu, dan insyaAllah kalau aku ada masa aku akan cubalah yang mana aku mampu untuk aku bantu. So next kita pergi ke soalan yang ke berapa dah ni? Aku dah ke soalan yang ke 400. Aku nak menjawab soalan daripada kawan kita Muaz Maulan. Nama dia orang Muaz Maulan. Muaz Maulan tanya, betul ke dalam trade ada cara tersendiri ikut masing-masing? Contohnya no 2 hours later. Sekejap. Betul ke dalam trade ada cara tersendiri ikut masing-masing? Contoh, no risk and reward. Ratio pun boleh konsisten. Okay guys, soalan-soalan macam ni aku banyak dapat dekat DM, dan aku pernah dapat kecaman daripada jawapan aku yang orang tu dia benar, mungkin dia tak faham aku punya jawapan. Aku jawab. So kat sini dengar soalan dia. Betul ke, maksudnya dekat sini aku simpulkan, betul ke setiap orang tu ada trade cara yang tersendiri, dan risk to reward ratio ni pun boleh buat konsisten? Okay, jawapan aku macam ni. Bagi aku, pendapat aku dengar baik-baik soalan aku, yang mana otak separuh ataupun otak terbalik, tolong betulkan otak anda dan jangan salah faham apa yang aku sampaikan. Okey, pendapat aku, risk to reward ke, satu nisbah 1, satu nisbah 100, satu nisbah 1000 ke, kena kira itu, kena kira ini ke apa benda ke, bagi aku itu semua tak penting. Yang penting adalah emosi engkau sendiri. Sebab apa aku cakap tak penting? Okey, sebelum ni aku pernah dapat DM tanya soalan macam ni, dan aku cakap risk to reward itu tak penting. Lepas tu dia pergi tanya aku, dia cakap apa kat aku dah lupa, tapi dia cakap, kau kata risk to reward tu tak penting. Okey, kenapa aku cakap tak penting? Ada sebab aku tahu trader takkan guna pun. Korang yang tengok ni, korang tanya diri kau sendiri. Korang semua dah tahu kan satu ni risk to reward ratio ni kan, 1:1, 1:2. Kau tahu kan? Aku tanya kau apply tak? Aku berani jamin 1 dalam 100 trader 2 orang je yang apply. Itu pun newbie yang baru start trade semalam. Tapi bila kau dah sebulan, kau dah lama-lama, aku berani jamin tak ada yang guna pun risk to reward ni. Aku tahu sangat skill kaedah management yang memang aku boleh sangat nak ajar. Tapi kenapa aku tak pernah ajar? Aku tak pernah kongsikan. Aku hanya cakap, selalu aku cakap, jaga MM. Itu je aku sebut. Kalau aku share mendalam-mendalam pasal MM, aku tahu korang tak akan apply. Sebab apa yang korang nak, apa keinginan korang adalah, korang nak hold benda tu sampai Ya'jud Ma'jud keluar. So benda ni aku harap tak ada orang salah faham. Kenapa aku ulang kenapa aku cakap risk to reward tak penting adalah sebab aku tahu tak ada trader, 1 dalam 100 trader mungkin 1-2 je yang apply. Yang kedua, sebab ni kalau cara aku sendirilah, bila kau ada satu capital yang baik, contohlah kau dah trade tu, kau nak close, kau dah profit $12, kau nak close, kau close lah. Tak ada cara tersendiri yang apa orang kata kena follow ini, kena follow SOP ni untuk ni bla bla bla. Benda tu ada, tapi aku berani jamin kalau kau tahu kau takkan pakai, sebab itu dah memang kebanyakan trader tambah lagi kat Malaysia. Kau nak hold je, kau nak in profit, kau boleh beribu-ribu dalam satu shot, dalam satu position tu kau nak beribu-ribu, kau nak hold selama-lama yang mungkin. Tepuk dada, kau boleh komen. Kalau siapa ada yang apply, bagus, alhamdulillah.
keep going. Kalau benda tu menggerukan kau, mendatangkan hasil yang memang melonjak-lonjak, apply lah guna. Tapi aku tak guna sebab aku selesa dengan cara aku. Kalau kau tahu satu nisbah satu, race to reward ke apa benda, kalau kau tahu kenapa kau tak guna. So that's why aku cakap tak penting, sebab trader kebanyakan dia orang tak guna langsung. Okay, so soalan yang terakhir adalah daripada Daniel Maznan. Lain macam nama dia. Kat sini dia tanya, ni soalan tentang money management. Dia tanya dia nak plan and follow money management. Okay, mantap. Nice. Kalau kau betul-betul nak follow money management, nak follow apa benda risk to reward ke apa benda, all the best and good luck. Tips daripada aku, jangan trade dekat account demo. Kau trade dekat account demo, reason kau nak berlatih jaga money management, nak follow money management, aku berani jamin kerat kepala 10 tahun, 1000 tahun pun takkan jadi. Kau takkan dapat tune yang kau nak berlatih money management tu. Percaya cakap aku. Sebab account demo bukan tempat untuk kau latih money management. Account demo adalah bertujuan untuk kau backtest, untuk kau hadam market structure, untuk kau hadam pattern-pattern, untuk kau dapat tune dalam trading. Money management memang takkan jadi sampai bila-bila, sebab kat situ tak ada pun kau punya emosi, tak ada apa-apa benda yang melibatkan kau punya jiwa, tak ada kat situ. Itu memang untuk otak kau hadam macam mana harga dan macam mana nak faham market bergerak ke mana, bla bla, untuk kau hafal, untuk kau berlatih je. Untuk money management tak jadi kat situ. Pendapat aku yang kedua, buatlah satu capital yang baik. Maksudnya mungkin 500 USD ke 1000 USD ke. Sebab setengah trader dia mental dengan jiwa dia ni, dia Melayu ni dia tak boleh terima profit yang $1 $2 ni. Dia macam gitu, dia macam malu nak tengok, oh aku nak follow money management, nak start dengan $100 $50. Kalau mesti aku kena buka lot kecil. Kalau kau selesa dengan, kau boleh berterima, syukur dengan profit yang kecil juga, good luck, all the best. Boleh go on je, buang yang lain-lain tu. Cuma macam aku cakap, buat dekat account real, jangan account demo. Account demo sampai mampus money management punya tu kau takkan dapat. So itu jawapan aku untuk Daniel Maznan. Harap menjawab soalan. So, wrap, itu saja daripada aku untuk hari ni. Aku harap aku menjawab soalan pada anda. Aku minta maaf sebab sebenarnya setiap every video aku buat, aku tak ada prepare apa-apa, tak ada ready apa-apa, skrip ke apa benda ke. So, aku harap apa-apa yang aku share, apa-apa yang aku kongsikan, apa yang aku jawab soalan-soalan ni, menjawab soalan-soalan kawan-kawan aku semua. So, itu saja video daripada aku. Aku nak ucapkan terima kasih sekali lagi pada anda-anda yang subscribe, yang mana like, yang mana share, yang mana apa-apa semua tu. Aku ucapkan ribuan terima kasih dan stay tune. InsyaAllah nanti aku akan kongsikan, ada member kita ni dia minta aku kongsikan tentang engulfing. Sedia maklum, macam siapa yang tahu, aku memang tak pakai engulfing ataupun apa-apa yang berkaitan dengan engulfing apa benda, aku memang tak pakai. Tapi aku akan share apa itu candlestick engulfing disebabkan ada orang yang minta. So tak apa, aku akan cuba kongsikan yang mana aku mampu. So stay tune. Terima kasih, all the best, good luck and Assalamualaikum.